Hari akademik masuk ke dalam dewan. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dimohon untuk kekal berdiri. Nyanyian lagu Negaraku dan Ibu Kandung Suluk Budiman. Kandung suluk Budiman, oh terima dan gelap, dengan budi berdebat-debat, pancaran semangat wajah. Ibu kandung suluk Budiman, ibu pujaan kami, yang berjasa pada masyarakat, hidup gagah berani. Ibu kandung suluk Budiman, dengan sumpah dan suci, selagi hayat dikandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat dikandung badan, kami tetap berbakti. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Perak Excellent. Yang berbahagia Dr. Hajar Zainab Uthman, pendaftar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Dr. Suyanta, pengarah Pusat Penyelidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia dan Isteri. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hanim Muhammad Zaid, Dekan Fakulti Sains dan Matematik. Yang berbahagia Profesor Dr. Ilyas Matiza, Profesor Pembinaan Pesyarahan Perdana Pelantikan Profesor dan Isteri. Dekan-dekan, timbalan-timbalan dekan, Profesor-Profesor, Ketua-Ketua Jabatan, para pensyarah, para pelajar, serta hadirin yang dihormati sekalian. Kepegang Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah.
Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Selamat datang ke Majlis Syarahan Perdana pelantikan Profesor Dr. Ilyas Mat Isa, pensyarah Jabatan Kimia Fakulti Sains dan Matematik. Untuk makluman para hadirin, majlis pada pagi ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook Live Fakulti Sains dan Matematik FSM UPSI. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Khalid untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma ya Antal Azizul Jalil, sesungguhnya kami pada pagi ini ingin merapalkan kesyukuran dan pujian kepada-Mu ya Allah atas pilihan yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim, kami mohonkan ihsan dan rahmat-Mu. Semoga dalam program syarahan perdana pelantikan Profesor Dr. Ilyas Mat Isa ini kami dikurniakan ilmu yang berguna, lagi bermanfaat dan pemahaman yang melandaskan wahyu. Semoga dengan ilmu yang kami peroleh nanti adalah ilmu yang dapat kami manfaatkan dan sampaikan kepada anak didik kami. Limpahilah keberkatan terhadap usaha-usaha kami, ilhamkan dalam pikiran dan minda kami idea-idea yang bernas. Semoga dengannya kami mampu mengangkat martabat diri di industri pendidikan Sultan Idris yang kami cintai dan negara Malaysia yang kami kasihi ini. Allahumma ya Adim wa ya Kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggar perintah-Mu. Kurniakan apabila ya Allah kepada kami kesehatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, pikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kebaikan di dunia maupun kedua di akhirat. Allah ya mudabbir al-amri, limpahilah kami dengan nur hidayah-Mu agar kami menjadi generasi yang mencintai ilmu pengetahuan, generasi yang mencintai negara dan mempertahankan kehormatan dan kedaulatannya. Seterusnya bantulah kami menjadi generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang selaras dengan kehidupan syariat-Mu. Kami mengharapkan agar Engkau menerima dan meridai usaha kami yang dilaksanakan ini sebagai ibadah buat kami dan sebagai bekalan buat kami menghadap di haji keadilan ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jannatal ma'al abrar ya rabbi ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Khalid di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Hajah Zainab Uthman, pendaftar Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara majelis majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam interaksi. Pertamanya saya nak sampaikan salam kemaafan kepada yang bahagia Datuk Chancellor yang tidak dapat berada bersama pada sesi kali ini. Yang bagi Datuk perlu berada di luar negara atas urusan rasmi, insyaAllah semua. Saya diarahkan untuk mewakili yang bagi Datuk
yang disediakan oleh Yang Berhormat. Okey, Yang Bahagia Dr. Suyanta, Pengarah Pusat Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia dan Misteri. Kita akan kehadiran Yang Bahagia Dr. Suyanta. Saya dimaklumkan cukup khas oleh Yang Bahagia Prof. Ilyas, dan saya juga dimaklumkan bahawa Universitas Negeri Yogyakarta adalah seperti family kepada Fakulti Sains. Yang Bahagia Profesor Madya Dr. Haniza Hanif bin Mahmudin, Dekan Fakulti Sains dan Matematik. Yang Bahagia Prof. Dr. Ilyas Nafisa, Profesor Pembidang Syarahan Perdana Pelantikan Profesor dan Isteri. Yang juga saya alu-alukan adalah barisan dekan-dekan, timbalan-timbalan dekan, ketua-ketua jabatan, profesor-profesor, para pensyarah, staf serta mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana memberi kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada pagi yang damai ini bersempena dengan syarahan perdana pelantikan Profesor bagi Profesor Dr. Ilyas bin Mahmudin, dan program ini adalah merupakan anjuran Fakulti Sains dan Matematik dengan kerjasama Jabatan Kimia. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Profesor Dr. Ilyas Mahmudin atas pelantikan beliau sebagai salah seorang profesor di UPSI. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini kerana sudi meluangkan masa untuk kita sama-sama meraihkan majlis perkongsian ilmu ini. Untuk makluman tentang perempuan, setiap kali kita membuat pelantikan profesor, syarat kerana adalah satu daripada syarat wajib yang perlu dipenuhi. Majlis pada pagi ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa sokongan daripada anda semua yang sudi hadir dan turut serta dalam menjayakan syarahan perdana pelantikan profesor ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Hadirin yang dihormati sekalian, tujuan majlis ini diadakan adalah untuk mengiktiraf pencapaian dan sumbangan Profesor Dr. Ilyas Mahmudin dalam bidang kimia analisis. Selain itu, majlis ini juga merupakan satu wadah perkongsian ilmu, khususnya hasil-hasil kajian terkini beliau dalam bidang kimia analisis, dan seterusnya menyebarkan ilmu yang berteraskan kesarjanaan dan pencemerlangan akademik dengan ahli-ahli akademik, pelajar dan masyarakat setempat. Perkongsian maklumat ini diharapkan dapat membantu pensyarah, pelajar dan masyarakat tempatan untuk mengetahui perkembangan dalam bidang kimia analisis di UPSI dan seterusnya dapat mengaplikasikan serta memanfaatkan perkembangan bidang ini dalam pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua ahli jawatankuasa majlis syarahan perdana ini kerana berjaya mengendalikan majlis ini dengan baik. Ini merupakan satu usaha yang baik ke arah perkongsian ilmu yang sangat bagus melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran profesor yang berjaya untuk diterapkan kepada staf universiti serta mahasiswa dan mahasiswi UPSI khususnya dalam usaha memperkasakan modal insan. Program seumpama ini sememangnya memberikan impak yang besar kepada kita, khususnya berkaitan perkongsian ilmu yang bermanfaat kepada pelajar serta ahli-ahli akademik UPSI. Sebagai sebuah universiti pendidikan, panduan serta nasihat daripada ahli akademik yang berjaya ini sememangnya amat kita harapkan. Saya percaya dengan pelaksanaan program syarahan perdana yang bermanfaat ini, ia sekaligus akan memberi suntikan semangat, motivasi dan dorongan kepada semua untuk terus maju ke hadapan dalam mencapai kecemerlangan pendidikan
Semoga lebih gerak lagi program syarahan perdana seperti ini dapat dijalankan di UPSR, terutamanya dalam merealisasikan misi dan visi universiti untuk menjadi universiti nombor 1 pendidikan di rantau. Para hadirin sekalian, sebelum menghadiri ucapan ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh ahli jawatankuasa dan semua pihak yang bertungkus lumus merancang, menyusun serta mengendalikan majlis syarahan perdana pelantikan profesor pada pagi ini. Saya yakin dan percaya segala usaha dan kerjasama erat yang ditunjukkan ini memberikan impak yang besar terhadap perkembangan pendidikan UPSR. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Dr. Haji Zainab Uthman di atas ucapan haluan kita ini. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Hadiza Halim Muhammad Zaid, Dekan Fakulti Sains dan Matematik, untuk membacakan biodata Profesor Dr. Ilyas Mat Isa. Majlis turut menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Ilyas Mat Isa untuk bersama-sama di atas pentas. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Majlis yang berbahagia Dr. Haji Zainab binti Uthman, penata Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Dr. Sulianta, pengarah Pusat Penyelidikan Universitas Pendidikan Indonesia dan Distrik. Yang berbahagia Profesor Dr. Ilyas binti Musa dan Istri, Dekan-Dekan, Timbalan-Timbalan Dekan, Pejabat-Jabatan, Profesor-Profesor, para pensyarah, para pelajar dan hadirin yang izinkan saya membaca biodata Profesor Dr. Ilyas bin Mat Isa, anak bungsu kepada Encik Mat Isa bin Yahya dan Puan Maryam binti Mahmud, lahir pada tahun 1969 di Anak Bukit Anusa, Kedah, lebih kurang 800 meter dari Istana Anak Bukit, Kedah, Darul. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Sri Gunung dan seterusnya ke Sekolah Menengah Tunku Abdul Malik Mustafa. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran ke peringkat matrikulasi di Universiti Sains Malaysia di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad George, Melaka. Ilyas mendapat ijazah sarjana muda sains gunaan dalam bidang kimia analisis pada tahun 1993 dan ijazah sarjana sains kimia dalam bidang kimia industri pada tahun 1997 dari Universiti Sains Malaysia. Selepas bertugas selama 4 tahun di Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Pendidikan Sultan Idris, beliau telah kembali melanjutkan pelajaran di peringkat Doktor Falsafah pada tahun 2004. Seterusnya, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kimia analisis biosensor dari Universiti Sains Malaysia pada tahun 2010. Pada tahun 1967, Ilyas telah mendirikan rumah tangga bersama pasangannya, Puan Rumahani binti Ismail, dan dikurniakan seorang putera pada tahun 2000. Ilyas mula berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 2 Mei 2000. Atas perkhidmatan yang cemerlang, beliau dilantik menjadi penyelaras kimia di Fakulti Sains dan Teknologi pada tahun 2002 dan seterusnya ketua Jabatan Kimia yang pertama pada tahun 2003. Di peringkat universiti pula, beliau telah menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Pembangunan Pensyarah dari tahun 2008 sehingga sekarang dan Jawatankuasa Inovasi dan Pengomersialan dari tahun 2012 sehingga tahun 2014. Selain itu, Ilyas juga merupakan pengurusi Jawatankuasa Peralatan Saintifik Fakulti Sains dan Matematik dari tahun 2014 sehingga sekarang. Pada tahun 2014, beliau dan beberapa rakan sekerja telah menghubungkan Pusat Penyelidikan dan Teknologi dan menyandang jawatan sebagai penyelaras Pusat Penyelidikan dan Teknologi FSM dari tahun 2014 sehingga
pada penerbitan artikel bertingkat tinggi di UPSR semenjak penubuhan. Atas sumbangan yang dicurahkan kepada Fakulti Sains dan Matematik khususnya dan Universiti Pendidikan Sultan Idris umumnya, Ilyas telah dilantik ke jawatan Profesor Madya pada bulan April tahun 2012 dan jawatan Profesor pada bulan Februari tahun 2012. Dalam bidang penyelidikan pula, Ilyas telah mengetuai dan menamatkan 9 geran penyelidikan seperti geran penyelidikan universiti, RACE, FRGS, URGS dan juga Science Fund, manakala 18 penyelidikan yang lain adalah sebagai penyelidik besar. Kini, beliau banyak memberi tumpuan pada penyelidikan yang melibatkan pembangunan penjara baru di China. Ilyas telah menamatkan 10 geran penyelidikan yang berkaitan dengan bidang ini menarik minat beliau kerana pembangunan peralatan ini melibatkan kos yang rendah dan mudah dibina serta hasil yang didapati pula adalah sangat sensitif. Kepilihan yang tinggi, had pemesanan yang baik sehingga yang mudah, tahan masak, cepat dan tahan. Penderia yang dibangunkan oleh Ilyas menggunakan bahan utama yang disintesis oleh beliau dan juga ahli kumpulan nanoteknologi seperti grafin, nanokomposit, bahan lapisan dan kompleks organoid. Setakat ini, beberapa penderia organik dan tak organik telah berjaya dibangunkan seperti penderia merkuri, cuprum, nikel, zinc, cobalt, glutamate, salisilat, glukosa, hydrazina, hydroquinone, bisphenol A, dopamine, paracetamol dan uric acid. Setakat ini, Ilyas telah berjaya mengijazahkan 3 orang pelajar PhD dan 13 orang pelajar sarjana sains maupun penyelidikan. Seramai 11 orang pelajar telah menjalankan penyelidikan dalam bidang elektrokimia. Semalam, seorang lagi pelajar PhD di bawah sediaan Ilyas telah berjaya menjalani satu pelajaran yang dalam bidang penerbitan, Ilyas telah berjaya menerbitkan lebih daripada 50 artikel di dalam jurnal bertingkat tinggi yang terkenal di dunia seperti Sensors and Actuators, Electrokimia Hekta, Microkimia Hekta, Talenta, Food Chemistry, Electroanalysis, Analytical Letters, Ionics, Journal of Solid State Electrochemistry, International Journal of Electrochemical Science dan Materials Science and Engineering. Hasil penyelidikan Ilyas telah dibentangkan di persidangan tempatan dan juga luar negara seperti Canada, Austria, Belanda, Portugal, Turki, Italy, China dan Indonesia. Pakaran Ilyas dalam bidang elektrokimia iktiraf di peringkat antarabangsa apabila beliau telah dilantik menjadi pengulas atau reviewer bagi jurnal antarabangsa bertaraf ISI yang terkenal di dunia seperti Analytical Chemistry, Sensors and Actuators di Electrokimia Hekta, Microkimia Hekta, Talenta, Journal of Hazardous Materials, Electroanalysis, Food Chemistry, Measurement, Ionics, Journal of Applied Electrochemistry, RSC Advances, Materials Science and Engineering, Journal of Material Science, Material Chemistry and Physics, Chemistry Central Journal, Analytical Letters, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Sensor Letters, Journal of Environmental Chemical Engineering dan Procedure Chemistry. Kebanyakan jurnal ini merupakan keluaran Elsevier, Wiley and Sons, Springer, Taylor and Francis, American Chemical Society dan Royal Society of Chemistry. Ilyas juga aktif dalam bidang pengetahuan tentang kimia analisis telah digunakan untuk menyelesaikan masalah berkaitan kualiti untuk beberapa syarikat swasta. Kepakaran beliau dalam bidang elektrokimia telah diktiraf di peringkat antarabangsa apabila beliau dilantik menjadi penilai geran National Science Center Poland pada Mac 2017 dan juga menganggotai sidang editor jurnal antarabangsa Global Journal of Control Engineering and Technology sejak 2015 dan Journal of Nanomedicine and Nanotechnology Research bermula 2017.
Selain itu, beliau juga menjadi jawatan kuasa program antarabangsa bagi beberapa persidangan seperti International Conference of Sensors Engineering and Electronics Instrument Advances 2015, Dubai, UAE, dan juga jawatan kuasa tetap teknikal antarabangsa International Conference of Sensor Device Technologies and Applications yang telah diadakan di Nice, Perancis, Rome dan Venice, Italy dari 2015 hingga sekarang. Di samping itu juga, beliau juga diberi kepercayaan oleh Kementerian Pengajian Tinggi di mana Ilyas telah dilantik sebagai ahli jawatankuasa penilaian dana penyelidikan fundamental Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2017 dan 2018. Beliau juga dilantik menjadi panel pembuka bagi program beasiswa yang ditawarkan di Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2017 dan panel pembuka bagi program beasiswa bagi bidang sains kulit untuk Migrant Science 2015 yang ditawarkan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Ilyas juga dijemput sebagai juri di beberapa expo penyelidikan seperti International Conference and Expedition on Invention of Institutions of Higher Learning atau CIPTA 2013, Invention, Innovation and Design IID Perak, Ketua Juri di Perak Expo for Young Scientists 2011 dan 2015, dan International Expedition and Research Innovation atau EDIN pada tahun 2015. Dalam tempoh perkhidmatan selama lebih kurang 18 tahun di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Ilyas telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2003 dan 2011. Selain itu, beliau juga memenangi tempat pertama kategori penyelidikan terbaik dan tempat pertama kategori penerbitan jurnal di pertandingan inovasi peringkat UPSI pada tahun 2011. Beliau telah mengungguli insentif penerbitan artikel jurnal di anugerah kecemerlangan staf UPSI pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Di luar UPSI pula, Ilyas telah memenangi pelbagai jenis pingat sama ada emas, perak antarabangsa di International Exhibition of Inventions, New Techniques and Products di Geneva, Switzerland, persidangan di Expo Ciptaan Institusi Pengajian Tinggi Antarabangsa, Public Institution of Higher Education Expo, International Invention, Innovation and Technology Exhibition dan Malaysia Technology Expo. Atas segala jasa dan hidup batinnya, fakulti melahirkan penghargaan dan mengucapkan selamat berjaya kepada Profesor Dr. Ilyas Hamzah. Semoga pencapaian Profesor Dr. Ilyas ini dapat memberikan semangat, motivasi dan dorongan untuk menelusuri jejak kecemerlangan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haniza Hanif Muhammad Sri di atas kemenangan Biodata sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Ilyas Mat Isa untuk menyampaikan syarahan perdana Profesor bertajuk Pendirian Ilmiah Berasaskan Bahan Lain. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Walidul yang berbahagia Dr. Hajah Jannat Dr. Osman, pendaftar Universiti Pendidikan Tinggi, yang berbahagia sahabat saya Dr. Suwanta, Pengarah Pusat Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia (NSW), yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haniza Hanif binti Muhammad Din, Dekan Desain dan Teknik, dekan-dekan di mana dibandingkan ketua-ketua jabatan
Profesor, para pensyarah, para pelajar, hadirin dan hadirat dan majlis sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di pagi Jumat yang mulia ini, saya ingin berkongsi sedikit ilmu dalam bidang saya, iaitu bidang elektrokimia atau elektrokemistri. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para akademik dan juga pentadbir serta pelajar-pelajar kerana dapat meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan saya. Dulu saya ingin menerangkan berkenaan dengan elektrokimia. Bidang elektrokimia adalah salah satu bidang yang terdapat di dalam 146 bidang di dalam sains, teknologi, matematik dan engineering. Di dalam 146 bidang tersebut, Thomson Reuters telah mengeluarkan sebanyak 104,900 jurnal yang bertaraf ISI. 104,900 ISI. Di manakala yang bukan ISI lebih dari itu. Dalam 104,900 jurnal ISI, bidang elektrokimia hanya terdapat 27 jenis jurnal sahaja. Sedikit ya, 27 sahaja. Manakala dalam bidang analitikal pula terdapat 78 jenis daripada 104,900. Tapi saya akan hari ini saya akan membincangkan ataupun berkongsi ilmu dengan pendirian kimia berasas tambahan nano ataupun dalam bahasa Inggerisnya chemical sensor based on nanomaterial. Okey, ini mesti anda ataupun adik-adik semua pernah lihat. Di sebelah kiri sekali adalah termometer dan kemudian adalah pressure meter. Ini adalah penyukat measure. Okay. Semua ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menunjukkan sama ada dalam bentuk fizikal ataupun chemistry. Tapi ini melibatkan dalam komputer. Dan ini pula anda sudah pasti kenal iaitu penimbang yang kita sering lihat. Dalam penimbang ini ada pelbagai harga dan juga nilai-nilai yang boleh disukat. Terutama yang di sebelah kiri biasanya boleh meningkat sehingga beratus-ratus kilo, manakala yang di bawah ini pula mungkin around 120 gram sahaja. Manakala di sebelah kiri ini kita melihat dia punya sensitivity dia adalah untuk alat-alat atau barang yang berat sahaja dapat disukat. Manakala yang di bawah ini adalah untuk bahan yang ringan. Di antara kedua yang boleh memeja atau menunjukkan yang tinggi atau rendah, sebenarnya nilai harga yang mampu menunjukkan berat yang sedikit adalah jauh lebih mahal daripada yang boleh menimbang atau meningkat yang lebih berat.
Dan sini pula saya menunjukkan peralatan-peralatan di dalam chemistry yang digunakan untuk menentukan ataupun mengikat sama ada kepekatan dalam segi kuantitatif ataupun kualitatif. Okey, sebelah ini adalah UV visible. Harganya ini adalah FTR. Harganya lebih kurang 300,000. Dan ini pula adalah CMS 400,000. Ini pula UV lebih kurang 100,000. Ini adalah DC. Atau ini juga, ini akhirnya adalah HPLC. Ini adalah bisa dihitung. Ini merupakan alat untuk menentukan elemen logam. Ini adalah alat untuk menentukan ion. Dan kebanyakannya nilainya beratus-ratus. Okay, jadi sebabkan peralatan instrumen dalam chemistry nilainya ratus-ratus ribu, maka saya cenderung untuk membina ataupun develop metod yang sensitif, yang boleh diterima oleh world recognized dengan menggunakan kaedah pendirian kimia yang murah. Ya, apakah itu pendirian kimia? Kalau kita sini, pendirian kimia boleh kita kategorikan kepada dua kategori, iaitu dan fizikal dan juga pendirian kimia. Di awal tadi saya telah menunjukkan termometer, kemudian penunjukan moisture dan lain-lain. Itu adalah transistor fizikal. Pendirian kimia pula kita boleh jelaskan kepada tiga jenis, sama ada pengukuran keserapan, biasanya UV, IR, AA, pendaftar dan sebagainya. Kemudian pengukuran perubahan isi seperti piezoelectric, quartz crystal, microvalence, dan yang terakhir adalah potentiometry dan juga spectrometry. Penyelidikan yang saya sedang lakukan adalah yang di bawah, iaitu potentiometry dan voltammetry. Okey, kenapa penggunaan kaedah pendirian kimia, voltammetry dan potentiometry amat tinggi? Ini adalah kerana yang pertama adalah kepilihan yang tinggi, selectivity yang tinggi. Okay, apakah itu selectivity? Pernah anda melihat foto mirror ataupun kita lihat foto mirror kat sini, mungkin ada kandungan logam yang tertentu. Okay. Tapi kita tengok sini ada yang memberi bacaan 1 ppm, 5 ppm, iaitu 4 ppm. Contoh kat sini kalau kita tengok, kalau ada ferrum, ferrum yang bercas Fe2 dan Fe3 hanya boleh ditentukan menggunakan teknik elektrochemistry sahaja. Special berbanding dengan alat-alat lain seperti AAS, atomic adsorption, ICP. ICP dan AAS hanya boleh menentukan keseluruhan total, iaitu sama ada dia bercas 2, bercas 3, 4 ataupun berapa, dia hanya total sahaja. Tetapi apabila kita menggunakan teknik elektrochemistry, kepekatan ion-ion yang bercas berbeza dapat ditentukan. Itulah specialnya atau kepanikannya teknik elektrochemistry. Kemudian seterusnya, sensor juga mempunyai kepekaan yang tinggi sehingga paras yang rendah dan kepesaannya nanomolar. Kepekaan yang tinggi merupakan salah satu
ciri-ciri sensor yang ditindaki. Kebanyakan alat-alat yang saya cakap tadi yang nilainya beratus-ratus ribu, kebanyakannya sehingga mikromolar sahaja. Ada yang sampai paling yang normal adalah 10 kuasa kuala 5 molar. Tetapi yang ada elektrokemistri, dia dapat meningkat sehingga 10 kuasa kuala 12 molar. Itulah dia punya kelebihan. Okey, yang seterusnya gerak balas yang atas, iaitu energinya dapat meningkat dalam jangka masa kurang daripada 1 minit dan memiliki biasanya ada